Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami adalah daripada pelajar ASIS, pelajar sarjana muda muamalat. Ahli kelas kami adalah Husna Nabiha binti Azizi. Yang keduanya adalah Nur Fatin Nabila dan saya Wahida binti Daud. Tajuk kami adalah kerangka konseptual perakaunan Islam dan konvensional. Mari kita teruskan dengan slide seterusnya. Mengenai kerangka konseptual perakaunan Islam dan konvensional, antara isu-isu yang akan kami kupaskan adalah mengenai daripada mulanya adalah pengenalan konsep kerangka. Kemudian yang keduanya adalah perbezaan daripada perbankan Islam dan konvensional itu sendiri. Kemudian yang terakhir sekali adalah cadangan dan kesimpulan yang melibatkan isu yang terkini. Untuk slide ketiga, kita tengok pada kerangka konseptual. Lebih dikenali sebagai KK. KK ni adalah kerangka konseptual perakaunan, di mana ianya sama je dengan financial report yang standard. Ini telah dikenalkan pada tahun 2007 dan ini juga sebagai panduan dan penetapan standardnya perakaunan yang baru. Dalam masa yang sama, ianya turut membantu juru audit untuk membentuk satu pendapat di mana setelah kesemua penyata kewangan diteliti, juru audit mudah untuk mengulas penyata kewangan berikut. Kemudiannya adalah membantu pengguna yang lain untuk memahami penyata kewangan. Sekiranya kita ada kerani yang merekodkan itu semua, ianya memudahkan dan mengikut standard yang terkini. Kita teruskan lagi dengan pengenalan untuk kerangka konseptual. Yang pentingnya untuk kita faham, kerangka konseptual ni adalah sesuatu pemisah di antara pemilikan dan kawalan syarikat yang menimbulkan masalah ketidakselarian maklumat. Kata tak tally kan, tak tally maklumat tu dengan resit yang kita terima, invoice yang kita terima. Jadi kerangka konseptual ni dia adalah memudahkan dan menyelamatkan sebuah organisasi dan sebuah syarikat dengan adanya penyata kewangan yang telah mengikut standard. Yang keduanya, ini turut menjadi memudahkan urusan seseorang pengurus mengawal sepenuhnya maklumat yang berhubung dengan syarikat di mana duit keluar masuk untuk tahu overall budget dan seterusnya perbelanjaan yang telah dikeluarkan. Adakah ianya balik modal semula ataupun boleh tahu untung dan ruginya. Itulah pentingnya adanya penyata kewangan yang standard. Seterusnya, ini juga turut menjadi panduan yang memungkinkan maklumat yang dilaporkan pengurus ni tidak terjamin daripada segi kerelevanannya dan keboleh kepercayaannya. Maksudnya sekiranya seorang pengurus ni dia bersikap tidak jujur dan menimbulkan ragu-ragu di kalangan ahli syarikatnya, ianya boleh trace. Konsep kerangka konseptual ni boleh membantu untuk trace jika ada sebarang maklumat yang tidak selari dengan resit-resit yang telah dikeluarkan dan dibelanjakan. Mengenai skop kerangka konseptual, ini adalah penyata kewangan. Ulang balik, penyata kewangan yang mempunyai kunci kira-kira penyata, pendapatan aliran, resit, segala perbelanjaan tunai dan lain-lain. Antara objektif yang kita akan sentuh, kita tengok dulu yang pertama. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti perbezaan di antara KK Islam, kerangka konseptual Islam berbanding dengan kerangka konseptual konvensional. Kemudian yang keduanya, ini turut menjelaskan kelebihan KK Islam ni berbanding dengan KK konvensional di mata kaca orang Islam. Dan yang ketiganya, kita turut melihat juga adakah berlaku implikasi hubungan di antara persaingan dan kecekapan perbankan Islam berbanding dengan perbankan konvensional. Mesti akan ada pro and con. Terus pergi kepada perbezaan perbankan konvensional dengan perbankan Islam. Antara perbezaan-perbezaan yang akan kita sentuh adalah melalui yang pertamanya dasar perniagaan. Dasar perniagaan, kemudian yang keduanya adalah peraturan undang-undang, pelaburan, dan terakhir sekali adalah melalui penasihat. Kita tengok dulu pada konvensional. Konvensional melalui dasar perniagaannya adalah ianya hanya berlandaskan pemberian yang memberi faedah. Pemberian yang memberi faedah. Berbeza pula dengan perbankan Islam di mana dia menggunakan konsep syariah. Jadi ini mengharamkan amalan riba ataupun faedah, perkara yang bertentangan dengan syiar Islam. Sebab kita nak mencapai maqasid syariah kan. Jadi untuk mencapai maqasid syariah, kita untuk menjadi khalifah yang orang kata dapat khalifah yang telah diamanahkan oleh Allah. Jadinya seharusnya kita lebih menggunakan konsep perbankan Islam. Yang kedua adalah mengamalkan perkongsian untung dan rugi. Kalau untung dia bagi tahu, kalau rugi pun dia ada maklumkan. Berbeza pula dengan kita tengok yang kedua. Antara faktor yang kedua adalah peraturan undang-undang.
Okey, jika kita lihat kat sini, konvensional, dia adalah urusan mengikut Akta Perbankan dan Institusi Kewangan pada tahun 1989, 32 tahun yang lalu. Okay. Kemudian ianya lebih berlandaskan undang-undang sivil. Okay. Berbeza pula kalau dengan Perbankan Islam. Okay. Untuk peraturan undang-undangnya, ini lebih berlandaskan kepada Akta Perbankan Islam pada tahun 1983. Kemudian ini akan mematuhi hukum-hukum syarak yang telah ditetapkan. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga boleh lihat kat sini. Okay. Ini adalah kita sentuh mengenai pelaburan. Okay, di mana pelaburan yang mencakupi bidang yang luas, termasuklah bidang perjudian, so makanan yang tak halal juga, dan spekulasi dalam pasaran. Dia turut menjejaskan lah. Dia menyumbangkan keuntungannya kepada ke arah-arah yang perjudian pun dia bagi, makanan yang tak halal pun dia sumbangkan. So benda ni dia menjadi satu spekulasi lah. Satu spekulasi yang orang duk kata-kata sebabnya ianya telah menyebabkan pelaburannya secara haram. Okay, next kepada pelaburan Islam. Okay. Kemudian kita sentuh kepada pelaburan Islam, pelaburan dalam bidang yang halal sahaja. Dia tak sentuh pun seperti yang tadi tu. Dia termasuk perjudian, makanan tidak haram pun dia sumbangkan. Ini berbeza. Pelaburan Islam hanya fokus pada yang halal saja. Kemudian ianya bebas daripada unsur yang tidak pasti, yang kita sendiri pun tak sure kan. Okay. Kemudian yang ketiga, ini adalah urusan pelaburan yang semestinya kita kena ikut hukum syarak. Sebab peraturan undang-undang kita pun masih lagi ikut hukum syarak. So penasihat dia untuk perbankan Islam ni, dia beza. Kalau perbankan Islam, penasihatnya adalah para ulama ataupun pakar-pakar daripada perbankan Islam. Tapi kalau konvensional, pakarnya hanya dalam urusan orang yang pakar dalam perbankan saja. Dia tak ambil pendapat-pendapat para ulama-ulama ini. Okey, itu saja. Kemudian akan disambung dengan sahabat saya lain. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan tentang fakta kerangka konseptual, konvensional dan Islam. Jadi untuk fakta kerangka konvensional ni, yang pertama, matlamat. Jadi dalam proses perakaunan, kerangka konvensional ni telah menyediakan struktur yang standard bagi memperolehi manfaat daripadanya. Selain itu, kerangka konvensional juga dia bertindak sebagai sumber utama dalam accountant bagi membantu dan menyelesaikan masalah perakaunan dalam urus niaga. Jadi pengurus akan buat keputusan untuk menilai prestasi syarikat. Contohnya dia akan tengok pada keuntungan tanpa melihat pada cara dan punca macam mana syarikat tu boleh dapat keuntungan. Okey, fakta yang kedua, ketidakseimbangan kerangka konseptual konvensional. Para sarjana ada buat perbincangan lah tentang kerangka konvensional ni. Jadi mereka mendapati sistem konvensional ni dia tak berkesan lah untuk masa sekarang. Lepas tu banyak yang tak jelas dan banyak kerumitan jugalah yang jadi penghalang untuk diorang nak iktirafkan sifat urus niaga ni. Selain tu dapat juga masalah ekonomi. Contohnya mereka ni banyak bergantung kepada manfaat ekonomi tersebut. Dan selain itu, dalam teori perakaunan, memaksimumkan keuntungan ni dia menjadi salah satu sebab utamalah sehingga tak seimbang antara keperluan dan kepentingan sosial. Dan fakta yang ketiga tentang dominasi kapitalisme. Okey, konvensional ni mengamalkan kebebasan penuh dalam perdagangan tanpa ada campur tangan kerajaan. Dan ciri utama kapitalis ni, ekonomi mereka ni tak ada perancangan tetap lah, dan keputusan pengiraan unit tu bergantung kepada harga pasaran. Dan kapitalisme ni juga mereka gunakan jalan tingkatkan pengeluaran sebagai satu cara lah untuk selesaikan masalah kemiskinan. Jadi motif mereka ni sebenarnya telah melahirkan sistem ekonomi pasaran bebas lah. Dan yang fakta yang keempat, kritikan ilmu konvensional. Kalau dilihat dari sudut teori, ekonomi ni hanya untuk memuaskan tuntutan setiap orang
kalau untuk konvensional lah, sampai muncul persoalan macam mana nak penuhi tuntutan dan apa yang harus dipenuhi. Seterusnya kita lihat pula pada matlamat kerangka konseptual perakaunan Islam di mana kerangka ini menggunakan konsep khalifah. Jadi setiap perniagaan tu kena ada akaun yang jelas dan konsisten. Dalam teori Islam ada membahaskan tentang keperluan manusia lah secara seimbang dan tanpa ada diskriminasi. Okey, yang kedua, diorang menggunakan konsep khalifah, iaitu manusia ni dicipta untuk mengurus dan mentadbir di atas bumi ni lah dengan mengikut aturan Tuhan lah. Justru ini menjadi perkara asas kepada perakaunan Islam serta membawa definisi konsep accountability dari perspektif Islam. Jadi konsep ni juga selalu ditekankan tentang amanah dan tanggungjawab dalam menguruskan apa-apa yang telah diamanahkan lah. Okay. Yang ketiga, seimbang dan sepadu. Jadi semua kerangka dan aktiviti perakaunan Islam ni merupakan gabungan antara kerohanian dan kebendaan. Jadi ini menjadi dasar yang perlu dijaga supaya dapat bertepatan dengan syarak. Dan yang keempat, paradigma ekonomi Islam. Ekonomi ni bukan je dia bahas tentang keperluan manusia secara imbang, tapi banyak menekankan tentang kerjasama dan persaingan. Jadi selain itu, mereka ni juga ada sistem hasil lah yang melarang penggunaan riba, gharar dan maisir. Yang kelima, mereka menggunakan penerapan nilai wasatiyah. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Okey, nilai wasatiyah ni meletakkan asasnya pada Quran dan Sunnah dengan patuhi semua prinsip matlamat, semua prinsip muamalat. Minta maaf semua prinsip muamalat. Jadi selain itu, demi memperkasakan keyakinan masyarakat dan pelabur-pelabur terhadap kredibiliti kewangan Islam, jadi pematuhan kepada prinsip Islam ni sangat pentinglah dalam melaksanakan sistem perbankan Islam. Seterusnya, ciri-ciri utama sistem kewangan ni sebenarnya bergantung kepada nilai etika yang tinggilah dalam menguruskan operasi mereka. Okey, antara nilai-nilai wasatiyah ni adalah yang pertama, keadilan dan amanah yang bermaksud tepat dalam pertimbangan. Yang kedua adalah accountability yang bermaksud sifat tanggungjawab terhadap sesuatu tindakan. Yang ketiga, ketulusan pula perlu diterapkan dalam proses dan prosedur pendedahan maklumat supaya pelanggan dapat maklumat yang jelas tentang produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank Islam lah. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan tentang fakta kerangka konseptual perakaunan, konvensional dan Islam. Sekian, terima kasih. Okey, untuk kesimpulan, KK bermatlamat untuk menyediakan satu struktur teori perakaunan. Dengan kata lain, KK konvensional bertindak sebagai sumber utama akauntan. Hal ini kerana ia membantu dan memberi penyelesaian kepada permasalahan perakaunan dalam satu urus niaga. Keutamaan ini menyebabkan berlakunya kerangka konseptual perakaunan Islam atau konvensional secara menonjol ketidakseimbangan keperluan dan kepentingan sosial.
Seterusnya, ketidakseimbangan sosial adalah jelas di mata banyak skandal korporat menunjukkan di mana berlakunya unsur pengambilan kesempatan. Ini membuktikan bahawa orientasi pengaplikasian teori ekonomi telah ditarap dengan tebal dalam pemikiran dan juga pelaksanaan KK konvensional. Okey. Seterusnya, tambah lagi Hanifah dan Huraib telah menyarankan alternatif bagi KK mengikut syariat Islam sebagai asas amalan perekonomian. Perekonomian dalam Islam sesuatu yang menakjubkan. Terdapat ayat di dalam Al-Quran sebagai contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang telah menjadi perlembagan serta penunjuk jalan bagi seorang Islam untuk mengambil kira dari segi membuat catatan terhadap setiap aktiviti ekonomi. Seterusnya, kontrak bertulis mesti mempunyai sekurang-kurangnya terdapat 2 orang saksi ataupun seorang lelaki bersama 2 orang saksi perempuan yang jujur sebagai mekanisme semak dan imbang, memastikan ketepatan accountability dan memastikan pihak yang berkontrak dengan benar memegang kewajipan kewangan mereka. KK Islam mengaitkan objektif perekonomian bagi perniagaan tersebut dengan kepercayaan kepada keesaan Tuhan dan Tuhan Allah, Tuhan iaitu Allah juga adalah pemilik mutlak segala kekayaan serta manusia hanyalah sekadar pemegang amanah sahaja. Itu pun ibadah untuk melakukan amalan solat ataupun suatu kebajikan yang membawa kesejahteraan kepada makhluk ciptaan Allah. Tambah lagi sebagai disebabkan fokus kerangka, perbahasan ini lebih kepada konsep mengutamakan Allah dalam segala urusan. Ini sama ada secara khusus atau umum melalui pegangan terhadap konsep khalifah di atas muka bumi ini. Maka maklumat perekonomian yang dibentangkan memberi tumpuan kepada semua pihak yang berkepentingan, iaitu pemilik, pelabur, pemiutang, pengurusan, pekerja dan juga masyarakat. Sekian, terima kasih.